Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya sebagai speaker ingin berkongsi sebuah novel yang dihasilkan oleh penulis dari luar negara dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang bertajuk Kaulah Adikku. Okey, sebelum saya menceritakan sedikit kisah novel ini, mari kita kenal latar belakang penulis dan kejayaan beliau dalam penulisannya. Peng Jian, nama diberi, dilahirkan di Jeshou, wilayah Hunan, penulis wanita yang telah menghasilkan pelbagai novel dan koleksi cerpen, antaranya Mao Yan, Paper Umbrella dan lain-lain lagi. Karya beliau sering memenangi hadiah berprestij seperti Anugerah Cemerlang Sastra Kanak-kanak, Peringkat Kebangsaan dan Anugerah Karya Cemerlang Anjuran Jabatan Propaganda Parti Komunis Cina. Malah, karya beliau turut diketengahkan ke persada dunia melalui terjemahan dalam pelbagai bahasa seperti Inggeris, Jepun, Korea dan banyak lagi. Kaulah Adikku ini mengisahkan perjalanan hidup seorang gadis etnik minoriti Miao. Karya ini syarat dengan kesederhanaan dan kesempurnaan yang begitu mengagumkan. Karya ini juga pernah memenangi anugerah novel sastra kanak-kanak cemerlang Songklik. Filem adaptasi novel ini pula meraih anugerah Bayulan iaitu Bunga Magnolia dan anugerah Baihe iaitu Bunga Bakung. Disebabkan itulah kejayaan beliau, saya tertarik dengan sebuah novel ini iaitu Kaulah Adikku. Cerita ini bermula dengan watak aku yang berpindah dari bandar ke kampung. Perubahan ini besar berlaku apabila keluarga berpindah dari bandar ke kawasan kampung disebabkan ibu dan ayah dia tidak lagi menjadi penjawat awam tetapi menjadi petani biasa. Kisah ini berlaku secara tiba-tiba dan mereka akur dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada ketika itu, ibu telah membawa adik perempuannya yang bernama Penyek ke kampung Bunga Pik yang terletak di kawasan etnik Miao di Xinjiang. Ayah dia pula telah berhijrah ke kawasan perkampungan yang lebih pedalaman dan dia sendiri telah ditinggalkan di kawasan bandar untuk menjaga neneknya yang sedang sakit. Dan seterusnya, setahun kemudian neneknya telah meninggal dunia dan watak aku tadi mengikut ibunya balik ke kampung. Bermula dari situlah dia menginjak ke dunia baru yang pertama kali dirasainya. Di kampung tersebut dia berjumpa dengan sebuah keluarga yang sangat unik dengan budaya yang dibawa oleh keluarga tersebut. Keunikan tersebut jelas ditunjukkan terhadap budaya yang dibawa oleh mereka sangat berbeza dengan budaya di luar bandar. Dari situlah watak aku ini belajar berdaya unik dan menarik dan cuba untuk mengadaptasi budaya yang sangat luar biasa baginya. Okey. Di kampung tersebut, dia telah berkenalan dengan seorang perempuan iaitu Ah Taolong di kampung tersebut sehingga menjadi kawan yang rapat. Okey, gadis etnik Miao sangat pandai menyulam kerana aktiviti itu merupakan pekerjaan utama mereka. Mereka akan menyelam gambar bunga pelbagai warna di tepi seluar, lengan, kelepet dan baju. Dan adik Penyek pernah dihadiahi Ah Taolong ini beg pasir yang disulam dengan gambar bunga pik. Dari situlah hubungan mereka dengan keluarga Ah Taolong ini semakin rapat dan dapat belajar budaya mereka di sana selama 2 tahun. Dan selepas 2 tahun itu mereka terpaksa berpindah ke bandar disebabkan ibunya terpaksa melaporkan diri ke bandar. Okey, seterusnya mari kita mengkritik novel ini melalui teori kritikan sastra yang terpilih iaitu teori rasa fenomenologi. Kenapa saya memilih teori ini? Okey, jom kita mengenali sedikit tentang teori ini. Teori ini dikemukakan oleh Suhaimi
Abdul Aziz, iaitu seorang sarjana dan pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Teori ini lebih bersifat universal dengan penglibatan semua pihak dalam proses penginterpretasian, termasuk subjek yang dikaji, pengalaman estetik, emosi pembaca dan pengarang, dan ruang praestetik. Teori rasa fenomenologi ini percaya bahawa manusia mempunyai 8 emosi tetap dalam minda bawah sedar mereka. Emosi-emosi ini berfungsi dan bertindak dalam minda apabila pembaca melakukan pembacaan terhadap sesebuah karya. Emosi yang disebutkan dalam teori ini seperti rasa geram, marah, sedih, rasa suka, rasa duka, dan lain-lain rasa yang melibatkan perasaan. Itu adalah sebab sedikit pengenalan tentang teori rasa fenomenologi. Rasa yang pertama yang terdapat dalam novel ini dapat saya kenal pasti, iaitu rasa geram dan marah. Rasa ini dapat jelas dilihat dengan peristiwa Ucu yang merupakan adik tolong dan kita tersebut telah terkencing di atas lantai, dan beg pasir watak aku dan penyek telah lencun dengan air kencing tersebut. Tolong naik berang lalu memukul adiknya, membuatkan adiknya terus menangis meraung-raung. Biasalah kan budak-budak, dia akan meraung, tak tentu pasal. Dalam peristiwa tersebut juga watak aku dan penyek juga menunjukkan rasa geram, tetapi mereka berdiam sahaja kerana tidak mahu menimbulkan masalah dan tidak mahu membesarkan masalah tersebut untuk menjaga hati orang lah kan. Seterusnya, rasa yang dapat saya kenal pasti iaitu rasa gembira. Tak ada novel, tak adalah rasa gembira ini. Setelah kejadian tersebut, adik tolong terkencing beg pasir watak aku dan penyek, tolong telah memberikan mereka berdua beg pasir yang bersulam bunga sebagai menggantikan beg yang terkena kencing. Watak aku dan penyek digambarkan gembira apabila diberikan beg yang baru. Rasa yang ketiga adalah rasa kagum. Rasa kagum pula jelas terlihat semasa watak aku dan penyek menunjukkan beg pasir yang bersulam bunga itu kepada ibunya. Ibunya sangat tertarik dengan sulaman bunga yang cantik pada beg pasir tersebut. Saya pernah menceritakan tadi tentang perempuan Edith Mayo ni sangat pandai menyulam, dan kerana sulaman ini merupakan pekerjaan utama mereka di sana. Rasa yang seterusnya adalah berasa belas kasihan. Berasa belas kasihan ini dapat dilihat dalam peristiwa watak aku berasa kasihan melihat adik penyek berulang alik ke sekolah untuk menghantar baja sebanyak 50 kg. Jalan penyek juga sudah sengit seperti orang mabuk, dan bahunya juga ada kesan-kesan lebam disebabkan berasa kasihan. Watak aku ini terus membantu adiknya mengangkat baja tersebut. Yang rasa yang terakhir dapat saya kenal pasti adalah berasa sedih. Watak ini dapat dilihat dalam pengakhiran cerita, iaitu watak aku berasa sedih kerana terpaksa berpindah ke bandar setelah 2 tahun tinggal di kampung tersebut dan selesa dengan budaya yang dibawa di sana. Mereka terpaksa berpindah kerana ibunya terpaksa melaporkan diri ke bandar dan bekerja di sana. Sekian saja kritikan saya terhadap novel Kaulah Adikku. Sekian, terima kasih.